Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menyebut peristiwa Badar bagi memperlihatkan betapa pentingnya peperangan Badar. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal. Penurunan ayat-ayat tersebut adalah sebagai satu penghargaan yang besar kepada mereka yang terbabit dalam peristiwa yang bersejarah itu. Oleh kerana Badar, peperangan yang paling bersejarah dalam perjalanan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Islam dalam keadaan yang sangat susah, orang Islam tidak ramai, mereka dalam keadaan lemah menghadapi musuh yang datang dari seluruh pelosok dunia. Hanya mereka yang sungguh-sungguh beriman yang ada pada masa itu, maka Allah memberi kelebihan kepada mereka, lebih daripada manusia yang lain, di mana sahabat-sahabat yang hadir perang Badar disebut Al-Badriyun, ahli-ahli Badar. Mereka mempunyai fadilat yang lebih mulia daripada manusia yang lain, termasuklah malaikat yang hadir perang Badar melebihi malaikat-malaikat yang lain. Kerana perjuangan Badar, perjuangan yang menentukan titik tolak perjuangan Islam ke seluruh pelosok dunia. Selepas itu Islam berkembang seluruh pelosok dunia. Maka mereka yang hadir perang Badar mempunyai fadilat dan kelebihan yang besar, sehingga disebut dalam hadis qudsi, Nabi menceritakan, Allah Ta'ala berfirman kepada ahli Badar, Ya ahla Badrin, ya'malu ma syi'tum, qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa yang kamu nak buat, diampunkan dosa-dosa kamu. Di mana ahli-ahli Badar ini, walaupun mereka mengerjakan dosa yang besar, iman mereka sangat kuat. Iman yang kuat ini menghapuskan dosa-dosa yang besar itu. Berbeza dengan orang lain, mereka diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Quran yang menyebut berkenaan mereka. Di antara ayat-ayat ialah, wa idh ya'dukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batil walau kariha al-mujrimun istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allah illa bushra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim idh yughashshikumun nu'asa amanatan minkum وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب
ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن يغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Di mana ayatnya panjang dalam surat Al-Anfal daripada ayat 8 hingga ayat yang ke-19. Maksudnya, dan ingatlah, jadikan pengajaran bukan saja ahli Badar, termasuk orang-orang Islam sehingga hari kiamat. Ketika Allah menjanjikan kepada kamu bahawa salah satu daripada dua golongan adalah untuk kamu, sedang kamu inginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata itulah untuk kamu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir, agar Allah menetapkan yang hak, yakni Islam, dan membatalkan yang batil, yakni syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik tidak menyukainya. Ayat ini bermaksud bila Nabi SAW keluar dengan sahabatnya daripada Madinah dengan jumlah 313 orang untuk memintas kabilah Abu Sufyan yang balik daripada Syam. Mula-mula mereka musafir pergi ke Syam untuk berniaga. Nabi nak pintas, terlepas. Kemudian tunggu mereka balik. Bila tahu masa mereka balik, lalu Nabi keluar dengan sahabatnya untuk memintas. Dan menawan unta-unta, menawan harta-harta mereka. Bukan merampok, tetapi nak balas kerana mereka merampas harta orang-orang Islam di Mekah. Ini tindakan balas yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, di mana mereka meminta kabilah Abu Sufyan yang membawa harta dalam keadaan tentera ni, pasukan yang tidak bersenjata, sedikit saja senjata. Inilah harapan mereka untuk mendapat rampasan daripada kabilah Abu Sufyan. Tetapi Allah tidak mengizinkan. Allah telah mengatur mereka terpaksa bertemu dengan bala tentera yang dipimpin oleh Abu Jahal yang datang dari Mekah untuk melindungi tentera Abu Sufyan, di mana mereka nak rampas harta dengan mudah. Allah Ta'ala tidak mengizinkan itu. Allah Ta'ala telah mengatur mereka berdepan dengan musuh yang lengkap dengan senjata, bukan dengan harta. Ini ujian daripada Allah. Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang benar diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala sekiranya mereka beriman dan ikhlas kerana Allah Ta'ala dan menyusun strategi yang baik dalam menghadapi musuh. Bukan sahaja iman, termasuk strategi yang baik, langkah yang baik, di mana Nabi apabila
berhadapan dengan bala tentera musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan jumlah yang banyak. Padahal tujuan mereka ialah untuk meminta kabilah Abu Sufyan. Nabi tidak membuat keputusan sendiri walaupun dia seorang Rasul. Bermesyuarat dengan para sahabatnya. Oleh kerana tujuan kita ialah untuk meminta kabilah Abu Sufyan. Sekarang kabilah Abu Sufyan sudah terlepas. Kita terpaksa menghadapi bala tentera musyrikin yang lengkap dengan senjata. Terpulang pada pandangan kamu, kita balik ke Madinah, berjumpa dengan kawan-kawan, dapat bantuan, hadap musuh, ataupun terus kita hadap musuh itu. Terpulang pada kamu. Asyiruni ayuhan nas, beri pandangan kamu, pendapat kamu, wahai tuan-tuan yang hadir ini. Pemimpin Ansar mengatakan, kami sanggup keluar menghadapi musuh. Di mana saja Rasulullah bawa pergi, kami akan ikut. Kerana kami sudah berbai'ah, kami sudah berjanji untuk mati dengan Islam ini. Mati, pergi ke mana? Walaupun ke lautan yang jauh, kami sanggup pergi, wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata, ini orang Madinah, ini orang Mekah yang bercakap ini. Orang Mekah mungkin mereka dihalau dari kampung halaman mereka, semangat mereka tinggi. Bagaimana pula orang Madinah? Orang Madinah kata, Rasulullah, kan kami sudah berbai'ah, kami sudah berjanji. Kata Sa'ad bin Mu'az, pergi walaupun ke lautan yang jauh, kami sanggup pergi. Ini mesyuarat. Mesyuarat bersetuju menghadapi musuh. Di mana Nabi tidak berpegang pendapat dia sendiri. Bila sampai ke Badar, tempat yang akan berlaku pertempuran itu, Nabi berhenti di satu tempat dan memerintah untuk mendirikan markas. Markas tentera. Kalau nak berperang, kena ada markas. Ada markah besar dia dan ada markah pasukan-pasukan dia. Lalu seorang sahabat yang mahir di kawasan Badar bertanya, wahai Rasulullah, adakah ini wahyu daripada Allah ataupun pandangan peribadi? Tempat yang pilih ini wahyu daripada Tuhan? Kalau wahyu daripada Tuhan, kami tak tolak pilih. Ataupun pandangan peribadi? Nabi kata, ini pandangan aku. Kata sahabat ni, tempat ni tidak molek, wahai Rasulullah. Kerana di hadapan kita ada 2 curang. Ada 3 curang, 3 mata air. Kalau kita duduk di sini, kita dapat air, musuh juga dapat air. Ada lebih baik kita pergi ke hadapan lagi. Kita buat markah di hadapan dan air di belakang kita. Kambuh curang-curang yang 2, tinggal 1 saja. Kita ada bekalan air, musuh tidak ada bekalan air. Ini taktik peperangan. Menyekat bekalan daripada musuh. Ini taktik. Di mana Nabi walaupun dia seorang Rasul, bukan dia perang pakai rangguk begitu aja. Orang panggil ada taktik, ada strateginya. Dan Nabi memilih markas bagaimana yang dicadang oleh sahabat. Di sini mereka mesyuarat. Kemudian Nabi mengarahkan tenteranya berbaris dengan saf yang rapat, belaga bau di antara satu sama lain. Yang di hadapan menyediakan perisai, penyangga-penyangganya menunggu musuh menyerang, jangan serang lagi. Kerana jumlah mereka lebih besar. Dilindungi dengan penyaga-penyaga di kelilingnya. Bila musuh menyerang, biar dia serang dulu. Biar dia serang dulu, lepas tu lancarkan serangan yang cepat. Ini taktik peperangan. Allah Ta'ala beri ilham pada Nabi SAW. Bukan saja baginda seorang Rasul, seorang imam semayang,
Bagi dia juga imam perang yang tahu taktik dan strategi peperangan. Nabi adalah seorang panglima tentera yang boleh mengarahkan tentera bagaimana nak menyerang. Bukan berperang ikut suka saja. Setelah musuh menyerang, bila dengar arahan suruh serang, baru serang. Ini Allah Ta'ala menentukan mereka berlawan dengan musuh yang besar, bukan pasukan pelagangan. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu ia memperkenankan bagi kamu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, dan Allah tidak menjadikannya malaikat sebagai khabar gembira, dan agar hati kamu menjadi tentram kerananya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, Nabi berdoa di dalam peperangan ini. Setelah menyusun bala tentera, membuat keputusan mesyuarat, Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa adalah senjata orang beriman. Di antara tempat yang diperkenankan doa, dimustajabkan doa, lepas sembahyang, bila hujan turun, lepas sembahyang asar, lepas sembahyang subuh, waktu tahajud, akhir malam, dekat Kaabah, antara pintu dan Hajar al-Aswad, Maqam Ibrahim, Hijri Ismail, masa turun hujan. Di antaranya tempat Tuhan perkenankan doa bila tentera Islam nak menghadapi musuh yang ada di hadapan mereka. Ini waktu diperkenankan doa. Bila orang mati, sebaik saja dia mati, nyawa dia tercabut, doa masa itu diperkenankan doanya. Di antaranya ialah masa musuh berada di hadapan, hati yang sangat bergantung pada Allah Ta'ala. Maka Nabi berdoa pada Allah Ta'ala, mengangkat tangan yang tinggi dalam keadaan yang terdesak. Bukan angkat tangan, angkat tangan tinggi sehingga melihat putih di bawah ketiaknya. Tinggi dalam keadaan yang bersungguh, dalam keadaan yang mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pilu melihat Nabi bersungguh berdoa, wahai Rasulullah, Allah tidak akan mensia-siakan kita. Dan Allah Ta'ala tunjuk selalu bala tentera malaikat yang turun dari langit. Nabi nampak malaikat Jibril dengan 1000 malaikat yang turun dari langit. Dilihat oleh Nabi SAW. Dan iblis yang menyertai pasukan musyrikin, bila tengok Jibril dan 1000 malaikat, terus melarikan diri. Jibril yang merupakan dirinya seorang syekh Arab Badui, yang beri semangat kepada Abu Jahal, jangan balik, kita kena lawan. Abu Jahal bermesyuarat juga. Bermesyuarat. Ada kalangan pengikut Abu Jahal mengatakan, kita balik kerana pasukan Abu Sufyan sudah selamat. Kita balik. Abu Jahal kata, tak, inilah peluang kita nak hapuskan Muhammad ini. Iblis beri semangat ke Nabi, beri semangat ke Abu Jahal. Iblis merupakan dirinya dengan manusia, memberi semangat pada Abu Jahal supaya berperang menghapuskan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Bila Iblis tengok malaikat Jibril dan malaikat turun berduyun-duyun, Iblis terus berpusing dan melarikan diri. Ketakutan itu berlaku. Para ulama khilaf, adakah malaikat berperang atau malaikat turun saja? Ada ulama mengatakan malaikat berperang bersama dengan para sahabat, kerana ada sahabat-sahabat yang melihat kepala orang kafir putus dengan tidak melihat di mana pedang nak orang memancungnya. Di riwayatnya ada riwayat mengatakan malaikat tidak berperang. Mereka adalah memberi semangat kepada mereka yang beriman sahaja, beri semangat pada sahabat-sahabat Nabi. Itu khilaf ulama. Banyak mengatakan malaikat ikut sama berperang dalam peperangan Badar. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu ketenteraman yang datang darinya,
Dan Allah menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghilangkan dari gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati-hati kamu dan memperteguhkannya akan tapak kaki kamu. Allah Ta'ala jadikan mereka waktu malamnya mengantuk. Sepatutnya dalam keadaan yang takut, musuh sedang ramai di hadapan, tak negara tidur. Patutnya begitu, tak negara tidur. Tapi tidak. Tuhan jadikan mereka mengantuk. Sehingga yang pegang senjata jatuh di tangan, mengantuk. Tuhan jadikan mengantuk. Tujuan apa mengantuk? Allah Ta'ala suruh mereka rehat. Waktu pagi esok, tidurnya cukup. Dalam keadaan yang cergah dan kuat. Jangan ada negara tidur dalam keadaan pening nak berperang. Allah SWT jadikan mereka mengantuk. Walaupun mereka dalam keadaan yang dikepung, yang didatangi oleh musuh. Ada yang rasa takut, yang rasa macam-macam. Ini sifat manusia, mesti ada. Apalagi jumlahnya 313 orang. Jumlah tentera 1000 lengkap dengan senjata. Sudah tentulah macam-macam fikiran datang. Anak bini di rumah, kalau mati siapa nak jaga? Mari benda-benda yang macam ni. Ini gangguan-gangguan ini. Allah takdirkan mereka mengantuk dan tidur. Lupa semua itu. Mereka menjadi tenang dengan sebab mereka mengantuk dan tidur. Ulama mengatakan kalau kita mengantuk dalam perjuangan pertolongan Allah, mengantuk tengah sembahyang itu syaitan. Tengah-tengah sembahyang mengantuk itu syaitan mengganggu. Kena berhenti dulu biar hilang mengantuk. Kecuali waktu nak habis. Tengah baca Quran mengantuk, nanti sebut yang bukan Quran. Jangan baca, itu gangguan syaitan. Tetapi kalau berperang, mengantuk, itu menandakan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang luar biasa. Dan Allah Ta'ala turunkan hujan. Di padang pasir ini hujan payah. Setahun sekali hujan. Setahun 2 kali hujan. Bukan macam tempat kita. Allah Ta'ala turunkan hujan. Turunkan hujan di Badar. Tujuan untuk membanyakkan air bagi bekalan mereka. Tujuannya untuk mengemaskan tanah-tanah. Tanah padang pasir ini dia beru. Kuda nak berlari payah. Allah Ta'ala turunkan hujan. Tanah jadi kemas. Dan mereka boleh berpijak dengan kuat untuk menahan musuh. Kuda-kuda mereka boleh melompat dengan cergas. Bila tanah terkemas. Ini pertolongan Allah untuk membersihkan diri mereka dan jauh daripada syaitan. Ingatlah ketika Tuhan kamu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Aku akan jatuhkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka pancunglah leher-leher kepada mereka dan pancunglah hujung-hujung jari mereka. Ketentuan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat keras seksanya. Itulah hukum dunia yang dikehendaki ke atas kamu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada lagi azab neraka. Wahai orang yang beriman, Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, wahai malaikat-malaikatku, tolonglah mereka yang beriman, yang berjuang untuk menegakkan agamaku. Dan Allah Ta'ala suruh memerintah para sahabat berperang dengan gagah berani. Jangan takut, pancungkan leher-leher musuh itu. Pancungkan jari dan tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka. Jangan takut, jangan gentar. Allah Ta'ala menolong kamu. Walaupun yang ada di hadapan kamu itu ialah ayah kamu sendiri, adik-beradik kamu sendiri, keluarga kamu sendiri. Perang Badar, perang yang sangat menguji hati orang Islam. Mereka terpaksa menghadapi saudara mara mereka yang datang dari Mekah. Abu Jahal bukan orang lain, anak beranak Nabi. Dua pupu Nabi.
Ada Sayyidina Abu Bakar berdepan dengan anak dia Abdul Rahman bin Abu Bakar. Abu Bakar belah Islam, anak dia Abdul Rahman belah kafir. Tapi mujulah tak mati masuk Islam juga akhirnya. Nabi memimpin tentera Islam. Abbas pak saudara dia belah dia Abu Jahal. Walaupun hatinya dengan Nabi. Nabi pesan pada sahabat-sahabat dia kalau jumpa dengan Abbas, jangan bunuh Abbas ni. Kerana Abbas ni bersama dengan aku. Nabi sebut begitu. Dan begitulah Sayyidina Ali belah Islam. Abang dia Aqil belah dia kafir. Abang dia sepupu dengan sepupu adik-beradik. Sudah tentulah mari perasaan-perasaan yang gelisah untuk menghadapi keluarga dan sahabat handai. Abu Ubaidah dengan ayah dia sendiri Jarrah. Abu Ubaidah belah Nabi, Jarrah ayah dia belah kafir dan terpaksa berdepan dengan ayah dia sendiri dan bunuh ayah dia sendiri dalam peperangan Badar. Ini berlaku. Allah Ta'ala kata, wahai yang beriman, jangan takut hadapi orang kafir, jumpa pancung mereka. Dan di sana terdapat di kalangan sahabat Ansar yang tak kenal siapa Abu Jahal. Berebu nak bunuh Abu Jahal. Berjumpa dengan Abdul Rahman bin Auf, dengan sahabat Nabi yang di Mekah ni. Tanya Pak Cik, mana Abu Jahal? Tunjuk kami tak kenal Abu Jahal mana. Hak ni bisik, yang khabar kesaing dia, takut dang kesaing saya. Hak ni kata bisik, takut dang kesaing dia, dia nak bunuh, nak dapat kelebihan bunuh Abu Jahal. Dua sahabat macam ni berbisik. Lalu mereka kenal Abu Jahal. Dan Abu Jahal yang dikawal oleh pengawal-pengawal dia, ditembusi oleh para sahabat Ansar. Ansar dan berjaya menusuk Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam perang Badar itu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerang kamu, maka janganlah kamu menyebelahi mereka, undur. Barang siapa membelakangi mereka, undur di waktu itu, kecuali kerana tujuan helah peperangan atau kerana hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Di antara dosa besar ialah melarikan diri dari medan perang. Orang Islam bila berdepan dengan musuh Islam, lari, ini dosa besar. Dosa besar. Kerana Al-Quran mengajar kita, kalau kita berperang menghadapi musuh, menang ataupun mati masuk syurga. Kalau lari makna tak percaya kepada mati masuk syurga ini, maka barang siapa yang melarikan diri di medan perang, dosanya besar. Dosa besar, tak boleh lari sekali-kali. Jangan lari kecuali kerana helah peperangan. Kerana helah peperangan, taktik peperangan. Orang yang bergayung, yang bersila, ada masa dia depan, masa dia undur. Undur sebagai helah peperangan, itu tak apa. Bukan undur lagi. Bukan undur lagi. Undur kerana helah peperangan. Undur kerana nak bergabung dengan pasukan lain, nak meneruskan peperangan, itu salah. Itu tak salah. Tapi kalau undur melarikan diri dimurka oleh Allah Ta'ala, termasuk dalam 7 dosa besar. 7 dosa besar ialah syirik, menyenguti Allah dengan sesuatu yang lain, ilmu sihir, menderhakai para ibu bapa, makan riba, makan harta anak yatim, menduh perempuan yang tidak berzina dengan zina, tak ada pak saksi, dan lari di medan perang. 7 dosa besar. Salah satu daripadanya lari di medan perang, dosa besar kepada orang Islam. Bukan bunuh diri, tidak. Orang Islam mesti percaya sama ada dia menang ataupun dia mati masuk syurga kalau mereka lawan musuh Islam. Ini, maka barang siapa yang lari di medan perang, dosanya besar di sisi Allah, dihukum dalam neraka kerana melarikan diri. Ini ajaran Islam begitu. Sisi Allah itu amat berat tempat kembalinya.
Maka sesungguhnya, Allah Ta'ala mengatakan lagi, maka sesungguhnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melemparkan ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar, dan untuk menguji orang-orang mukmin dengan ujian yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kamu kena sedar, bila kamu tetap, bukan sebarang tetap. Tetap dengan pertolongan Allah. Bila kamu melancar panah, bukan kamu melancar panah, Allah yang melancar panah yang mengenakan musuh itu. Wa ma ramaita id ramaita. Bukan kamu yang melontar, Allah yang melontar. Satu riwayat mengatakan Nabi ambil pasir dan Nabi lontar. Dan pasir itu masuk dalam mata-mata orang kafir. Rama ramaita, engkau, ayat ni. Ada ayat yang maksud bahawa bukan kamu yang memanah, musuh yang Allah yang menolong kamu. Bukan kamu yang tembak, Allah yang tolong kamu. Kamu tetap tak kuat mana, Allah jadikan tetap itu kuat. Dengan sebab itu, pada zaman awal Islam, orang Islam, seorang orang Islam boleh lawan 10 orang bukan Islam. Seorang orang Islam lawan 10. Bahkan dalam peperangan Mu'tah, seorang orang Islam lawan 70 orang bukan Islam. 70, seorang lawan 70 boleh berlaku. Ini peperangan Mu'tah. Di peperangan Mu'tah. Peperangan Yarmouk, orang Islam 30,000. Tentera bukan Islam 1 juta. Macam mana 30,000 nak lawan 1 juta? Tentera Osmaniyah pernah mengalahkan tentera Rusia. Dalam jumlah tentera Osmaniyah dalam 30,000, tentera Rusia dalam 1 juta. Macam mana boleh berlaku? Ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tolong. Bila Allah Taala nak tolong, maka berlaku pertolongan. Itulah kurnia Allah yang dilimpahkan kepada kamu. Dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Jika kamu orang musyrik meminta keputusan, maka telah datang keputusan kepada kamu. Dan jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik bagi kamu. Dan jika kembali memusuhi Rasul, nescaya kami kembali pula memberi pertolongan kepada Rasul. Dan angkatan perang kamu sekali-kali tidak dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah bersetuju orang-orang yang beriman. Ayat ini berkait dengan Abu Jahal yang berdoa. Abu Jahal pun berdoa juga. Bukan Nabi berdoa, Abu Jahal berdoa. Jangan pelik kalau orang lawan Islam pun semaya hajat juga hari ini. Jangan buat pelik, semaya hajat. Untuk lawan Islam semaya hajat juga. Di mana Abu Jahal juga berdoa. Pada pagi itu Abu Jahal berdoa, Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la yu'raf fa'inhul ghadah. Ya Allah, ya Tuhanku, binasa kalau orang yang memutuskan silaturahim. Tujuannya Nabi yang putus silaturahim, yang membawa ajaran sesat, binasakanlah dia pada pagi ini. Binasakan Muhammad dan pengikut-pengikutnya pada pagi ini. Itu doa Abu Jahal. Allah Ta'ala kata, kamu doa, aku ikut doa kamu. Siapa yang memutuskan rahim? Kamu. Siapa yang sesat? Kamu. Kamu yang sesat. Kamu minta doa, doa kena atas kepala kamu sendiri. Kena atas kepala kamu sendiri. Allah membinasakan kamu. Kalau kamu berhenti dalam menentang Islam, Allah Ta'ala berhenti juga menghukum ke atas kamu. Allah Ta'ala mengampunkan kamu. Kalau kamu balik lawan Islam semula, Allah balik akan menentang kamu bersama dengan orang yang beriman. Dan Allah berjanji memberi pertolongan kepada mereka yang beriman. Ini ialah janji Allah dalam Quran. Walaupun jumlah kamu lebih besar, jumlah orang Islam sedikit, Allah Ta'ala tolong orang Islam. Bila orang Islam itu ikhlas. Di sini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas,
panglima tentera Islam yang diutuskan untuk menghadapi Empire Parsi, kuasa besar dunia di masa itu. Saya dah kata, wahai Sa'ad, aku pesan padamu dan bala tentera bersama dengan kamu supaya bertakwa kepada Allah, mengikut perintah dan meninggalkan larangan Allah. Sesungguhnya kemenangan kita dengan sebab kita bertakwa kepada Allah. Musuh mengerjakan maksiat, sekiranya kamu juga mengerjakan maksiat sama dengan musuh, maka kamu tidak layak mendapat pertolongan Allah, kerana jumlah musuh lebih ramai daripada kamu, harta mereka lebih kaya daripada kamu, kekuatan mereka lebih banyak daripada kamu. Sekiranya kamu tidak bertakwa, Allah tidak menolong kamu. Wahai Sa'ad, jangan kamu kata kita adalah orang-orang yang baik, kita mesti boleh mengalahkan orang yang lebih jahat daripada kita. Sesungguhnya Allah telah membinasakan Bani Israel yang jadi pengikut Nabi-Nabi zaman dahulu. Bila mereka mengerjakan maksiat, mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita orang Islam, kalau kita mengerjakan maksiat, tak ditolong oleh Allah Taala. Jadi perang Badar ni menunjukkan bagaimana berlakunya pertolongan Allah kepada orang yang beriman, yang taat pada Allah Taala. Di samping itu banyak lagi ayat-ayat Allah yang diturunkan bersempena dengan peristiwa itu, yang bertujuan sama ada memberi pengajaran dan petunjuk dalam memahami punca-punca kemenangan yang sebenar, serta apakah langkah yang perlu diambil terhadap harta rampasan, tawanan perang, dan menunjukkan sikap manusia terhadap peristiwa ini. Wallahu a'lam.